Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, kafatil anbiya wal mursalin wal malaikati muqarrabin al karabiyyin, wa ila ruhi sahib hadzal kitab, wa ila muslimin wal muslimat. Sya'ulillahi laumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Yang saya muliakan Tuan Pengurusi, Paritan Ahli Jawatan Kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatidz, ustaz-ustazah, para alim ulama, para awliya illah salihin, khususnya tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita solat maghrib secara berjemaah dan dapat kita bersama pada malam ni lah. Sedikit masa kita ambil kan sebelum solat Isyak untuk sama-sama kita berbincang tentang muzakarah tentang akidah dan tauhid kita di sunnah wal jamaah, untuk kita nak cari ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala, untuk kita nak kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita nak sambung kata tuan kitab, qala al-musannif rahimahullah ta'ala Syekh Ahmad Zain Al-Fatani wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid darin. Amin ya rabbal alamin. Baik, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita nak masuk sifat pertama ni, tuan kan, muka surat 13 ni. Sifat yang pertama bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita dah habis dah tuan kan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati, dah habis dah berbahasa yang sebelum ni tentang sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum nak masuk satu-satu sifat sempurna, semua yang sempurna bagi Allah, kita wajib i'tiqad tuan kan. I'tiqad dalam akidah, pegang kemah semua sifat yang sempurna, yang tak tahu berapa hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang tahu, yang tu wajib bagi Allah, mesti. Akal tak boleh nak terima kalau Allah tak sempurna lah, macam tu tuan kan. Jadi maka yang pertama daripada 13 sifat itu, maka ni ada takdir lah tuan kan. Kalau dalam kitab lama ni, seolahnya Fasihah tu dia kata, kalau kamu dah tahu sebelum ni, perbahasan sebelum ni kan, kalau kamu dah tahu yang Allah ni bersifat dengan sempurna, kalau kamu dah tahu yang wajib bagi Allah ni mesti sifat kesempurnaan je, pada tak ada sifat kekurangan, maka tu jawab dia. Maka aku nak berkata ni lah, kata tuan kita ni, yang pertama daripada 13 sifat itu wujud. Sifat pertama wujud, artinya ada. Jadi kita kena faham jugalah sebelum tu kan, satu-satu. Kalau sebut 13, hari tu kita sebut
atas pendapat yang kuat. 13. Kalau 20 pendapat yang masyhur, tuan je kan. Pendapat yang marjuh dia panggil, tak kuat sikit. Yang kuat dengan dalilnya, ulama istinbatnya ambil daripada Quran dan hadis, yang kuat 13 je wajib. 13 sahaja yang wajib diketahui secara terperinci. Boleh tuan je kan. Kalau atas jalan 20 tu pendapat yang masyhur, tambah lagi 7. Tambah lagi 7. Ada pendapat kata yang tu pun kena tahu juga secara terperinci, 7 lagi kan. Boleh situ kan. Kalau kita ambil yang 13 pun, yang 7 lagi tu pun masuk dalam sifat kesempurnaan yang umum tadi, yang wajib juga diiktikad. Wajib juga kena pegang. Bukan kata kalau ambil 13, 7 tu buang, bukan macam tu. Boleh situ faham dah tuan jangan ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Wujud. Wujud maksudnya, al-wujud ni maksudnya wujud siapa? Wujud Allah, Allah Subhanahu wa taala. Wujud Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada siapa? Ada Allah Subhanahu wa taala. Kena takdir ke? Kena takdir Allah. Supaya clear kan, supaya nampak. Kalau dalam bahasa Arab pun dia akan sebut al-wujud. Alif lam tu menggantikan Allah. Boleh kan? Al tu maksudnya wujud wujud zat itu. Siapa tu? Allah. Sebab apa? Sebab tak nak kita rasa keliru. Keliru dengan siapa tadi? Keliru dengan kita lah. Sebab kita pun ada juga ni, duduk depan ni. Duduk kat depan kita semua ni ada juga. Jadi Allah pun ada juga. Kan? Apa beza? Tadi. Kalau orang tanya apa beza? Kalau kita tahu ada satu sifat Allah, tuan je kan. Sifat Allah ni sifat dasar yang kita kena pegang, ikat kemas sungguh. Sifat Allah ni menyalahi makhluk. Kan? Menyalahi makhluk. Tak sama. Mukhalafatuhu lil hawadith. Tak sama tuan je kan. Satu sifat Allah tu. Jadi kat sini ada Allah. Kita pun ada juga ni, duduk kat depan ni. Ataupun duduk kat dalam surau ni kan. Sebab beza kat mana tu tuan ji? Sama ke? Sama ke lain? Jangan kata sama, jatuh akidah. Tak sama, tak sama. Nanti tuan kita akan sebut. Sebab tu bila tulis wujud tu kena takdir, kena ingat lalu. Wujud siapa? Allah. Wujudullah. Wujud Allah Subhanahu wa taala. Sebab nak bagi clear sungguh, kita nak pasang akidah ni. Artinya ada Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Dan dikehendaki dengan wujud itu. Maksud ni. Dan maksud, apa maksud wujud itu? Allah tu wujud macam mana? Wujud yang zati. Wujud yang zati. Dia tulis tu tuan je kan. Ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Wujud yang zati, wujud yang zati. Apa maksud zat? Yang asli, asal pun boleh. Para ulama tafsir yang asal, yang asli, ataupun yang hakiki pun boleh. Yang hakikat sebenar wujud ialah Allah. Boleh tuan je ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati. Bila sebut yang zati ni satu istilah dalam akidah, bermaksud yang asli, yang hakiki, yang asal, zat. Lawan dia wujud yang tidak hakiki lah. Siapa? Kita tuan. Kan? Kita ni ada tapi bukan hakiki, bukan hakikat sebenar kewujudan. Boleh Haji? Ataupun kalau istilah lain, kita ni wujud majazi pun dia panggil. Apa majazi? Secara kiasan je wujud.
kan? Adanya seolah asalnya tak ada pun kita ni kan. Itu cara istilah. Sebab apa? Sebab nak bezakan yang wujud yang ada sebenar Allah Subhanahu wa taala. Wujud Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau orang soleh dulu, kalau iman dia makin naik, makin dekat dengan Allah, dia merasakan seolah ni dia tak ada apa. Macam aja gitulah kan. Kalau orang dalam bidang tasawuf ni, kalau dia iman dia naik tinggi sampai dekat, sampai satu tahap dia tak rasa apa. Pernah dengar kan fana kan tuan haji kan? Fana dalam tasawuf tu. Sebab tu lah, sebab dia tak merasakan seolah dia tak ada apa. Dia rasa Allah Subhanahu wa taala saja yang sebenar-benar wujud ada. Boleh situ kan tuan haji? Itulah maksud yang zati. Ada dalam kitab-kitab akidah. Dengan makna, tuan kita jelaskan lagi makna macam mana? Dengan makna bahawasanya, jatuhnya tu kan, bahawasa tak apa, memang tak adanya. Makna bahawasa ada Allah Ta'ala itu tiada dengan memberi bekas oleh yang lainnya. Tu maksud kan. Maksud wujud yang sebenar ada Allah, wujud yang zati, wujud yang hakiki, yang hakikat sebenar adanya Allah tu, pertama dengan maksud ada Allah tiada dengan memberi bekas oleh yang lain. Tak ada zat lain, tak ada apa lagi, sesuatu yang lain yang memberi bekas kepada kewujudan Allah. Apa maksud beri bekas? Paling simple kita faham, tak ada zat lain lah yang buat, yang ciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kan, kalau ada yang zat lain yang cipta buat, tak jadi Tuhan lah. Tuhan kan, kita ingat awal-awal dulu dua sifat ketuhanan, yang kita kena pegang, kena ikat dalam hati akidah. Satunya, zat ketuhanan ni dia istighna, dia berlepas diri, tak berhajat langsung kepada makhluk atau sesuatu yang lain. Ingat kan Tuan Haji? Ataupun semua makhluk ni berhajat kepada dia. Yang kedua iftikar, semua makhluk berhajat. Kalau ada zat lain yang buat, yang mengadakan Allah ataupun mengadakan Tuhan, tak jadi Tuhan lah dia. Boleh faham situ Tuan Haji? Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmatkan, boleh kan? Tu maksud ada. Bila sebut ada Allah, kena faham macam tu lah. Tadi kan, tak boleh faham macam ada kita ni, macam makhluk. Wujud Allah itu tak memberi bekas langsung. Ataupun kalau katalah terlintas dalam hati ke dalam akal kan, Allah tu ada dengan sendiri dia secara qadim, tapi ada zat lain lagi yang ada kaitan dengan kewujudan Allah. Maksudnya ada sesuatu yang lain atau perkara yang lain yang dengan sebab sesuatu yang lain ni menjadi menyumbang juga sikit untuk adanya Allah pun tak ada. Itu masuk memberi bekas lagi. Boleh tak je nampak? Boleh kan? Sebab apa? Sebab kita nak sucikan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala, adanya Allah dengan diri dia sendiri secara qadim lagi, sedia kala. Boleh kan? Itu yang pertama. Yang kedua, lagi yang tiada menerima Adam. Wujud Allah, sifat yang kedua, ciri yang kedua, lagi yang tiada menerima Adam. Tak terima, tak ada. Boleh? Jadi adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tak ada zat lain memberi bekas, tak ada zat lain yang ciptakan, tak ada zat lain yang ada kaitan dengan kewujudan Allah, tak ada. Dengan secara hakikat sebenar, secara zati, secara hakiki, secara asli ada.
Dan ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni tak menerima adam, tak menerima tiada. Tak ada, bukannya ada selepas ni akan tak ada, tidak. Maksudnya kekal kat situ, kekal selama-lamanya. Boleh kan tuan haji kan? Boleh situ. Nampak ibarat kita tu, tiada pada sedia kala. Tiada, ni kena faham ni ibarat kita. Kalau orang yang pegang kitab ni, tak faham situ tu, kalau baca terus macam tu dia tak faham. Kalau kita baca kan, yang kedua, adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lagi yang tiada menerima adam, tak terima tak ada, kekal kan. Dan tiba-tiba tiada pula, tadi ada, ni tiada dah. Tiada pada sedia kala pula kan. Macam mana tu? Jadi kena faham. Ni ibarat kita kan, tiada. Apa maksud tiada tu? Selepas menerima adam, Allah tiada menerima adam, Allah tak akan tak ada, kan, akan kekal selama-lamanya. Baqa, sifat Allah kan, wujud kidam, baqa ni kekal selama-lamanya. Dan kekalnya Allah, tiada tu maksudnya tiada menerima adam tadi, tiada terimanya tiada. Tadi faham tadi? Faham ke ni? Tiada ni maksudnya kekalnya Allah. Tu dia ambil balik. Tiada ni dia macam buat short form daripada yang depan tu, tiada menerima adam. Lepas tu dia nak terangkan lagi macam mana tak menerima adam ni, macam mana kekal Allah ni. Tiada tadi pada sedia kala lagi, pada qadim, sedia kala lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni tak menerima adam. Pada sedia kala lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni kekal. Boleh faham situ kan? Pada sedia kala lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni tak akan tiada. Tu maksud tiada pada sedia kala. Boleh? Contoh, katalah katalah dulu Allah ni akan tak ada kan. Dulu Allah ni akan tak ada, sekarang barulah Allah ni kekal. Bukan macam tu. Tu maksud dia kan. Boleh nampak kan Tuan Haji ni? Ini baru sifat pertama ni. Baru sifat pertama Tuan Haji. Boleh kan? Maksudnya daripada dululah, daripada sedia kala lagi, qadim lagi, Allah tu tak menerima adam. Maksudnya daripada sedia kala lagi, ya Allah tu kekal baqa. Bukan kata, ataupun kita kata dulu sedia kala Allah qadim kan, tiba-tiba sekarang tak kekal dah, tak jadi gitu. Bukan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh Tuan Haji kan? Boleh dia tu. Lepas tu, dan tiada pada sentiasa, ataupun dengan makna tiada. Dan tiada tu apa maksud tiada? Tiada menerima adam pada sentiasa. Tu kena, sebab tu orang pondok dulu dia dobik tulis kan, takut tersalah faham. Dan tiada, apa maksud tiada? Tiada menerima adam tadi, tiada menerima tiadanya Allah, kekalnya Allah pada sentiasa sekarang, pada masa sekarang. Maksud dia macam tadilah kita bagi contoh, katalah dulu pada sedia kala Allah ni kekal, tiba-tiba sekarang dah tak kekal, tak jadi macam tu, bukan. Tu maksud dia. Boleh faham kan Tuan Haji? Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maksudnya bila kita sebut adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, terus qadim dia, dia kala lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan akan kekal selama-lamanya. Macam kita duk faham biasa tu lah, dah akan kekal selama-lamanya. Tak boleh nak tanya bila Allah ada, tak boleh. Dah qadim kan, qadim. Soalan tu tak layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Soalan tu untuk makhluk macam kita ni,
Bila lahir kan? Tahun 1950. Mati bila? Tak tahulah lagi, sebab hidup lagi ni kan mati bila. Tapi pasti akan tiada kita. Kan? Pasti akan tiada, tak kekal. Boleh Tuan Haji? Kita ada bila lahir, kalau nak ikut lahir lah. Kalau ikut lahir atas dunia ni, kita kira lahir bila? 1950. Dan pasti akan, tak ada lah kita, pasti akan mati bila? Tak tahu, tapi pasti mati dengan janjian daripada Al-Quran. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri akan merasai kematian. Cuma tak tahu bila. Bila pasti akan mati, maksudnya kita akan menerima Adam. Apa Adam? Adam ni maksud tiada. Adanya kita ni akan menerima tiada. Boleh jadi tiada bila-bila, ya kan? Tak tahu bila, boleh lepas ni, boleh jadi lepas saat ni, boleh jadi lambat lagi. Wallahu a'lam. Itulah makhluk. Tapi Allah tak. Allah tidak menerima Adam. Allah tak menerima tiada. Boleh Haji? Ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Boleh tu kan? Nampak tu, insya-Allah. Okey, habis situ. Habis. Lepas tu yang belakang tu, dan wujud itu sifat yang subutiyah, yang menunjuk oleh sifat dengan dia atas diri zat, tiada ia makna yang lebih atas zat. Yang tu bukan fardu ain. Yang tu bukan fardu ain. Sebab nak faham pun tak faham. Tak faham saja kan. Yang tu bukan fardu ain nak tahu. Sebab apa? Tengok selepas ayat tu, tuan kitab bagi tahu dah, dan memadalah, cukuplah akan mukallaf kita semua ni bahawa mengetahui, kita tahu, kita yakin, kita ikat dalam hati sebagai satu akidah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu mawujud sebagai wujud, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala itu wujud yang tiada tasawur pada akal, yang dalam akal kita tak ada sikit pun terlintas tergambar ternafinya wujud. Cukup. Ambil ayat yang bawah tu je. Cukup dan memadailah. Cukuplah mukallaf kita ni, kita yakin, kita tahu, kita ikat dalam hati, kemas sebagai satu ibadat, satu akidah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu wujud ada. Situ ya. Boleh dengar dia. Cuma nak faham sikit, wujud Allah ni wujud yang sedia kala, yang ada dan akan kekal selama-lamanya. Tu je. Yang atas tu tuan kitab saja dia untuk kita buka minda lagi, supaya kita nak suruh kita faham lebih lagi, tapi tak jadi fardu ain. Tak jadi fardu ain. Tu sebab dia panggil, dia sebut kat bawah tu lagi, sebab tu adalah perkara-perkara yang halus, yang sulit dalam ilmu kalam. Yang tu kita dah bincang dah dulu kan. Yang tu kita serah kepada kalau kita sini pejabat mufti ke, pejabat agama kan, untuk mengambil tanggungjawab tersebut. Orang awam cukup dia tahu, dia ikat dalam akidah, dia pegang dalam hati yang Allah itu mawujud ataupun wujud ada, yang tak ada langsung dalam tasawuf, dalam akal, dalam hati dia, yang Allah itu tidak ada, ternafinya ada. Boleh tanya kan? Cukup situ je pegang. Yang atas tu, dan wujud itu sifat subutiyah yang menunjuk oleh bersifat dengan dia atas diri zat. Yang tu kalau nak bincang pun mungkin sukar sedikit lah Tuan Haji kan. Cuma secara umum kita sentuh, tuan kitab ni nak bagi tahu kalau sifat wujud itu dia bukan satu sifat yang ada pada zat. Kita sebut dulu kan.
Jadi sifat macam mana? Sifat yang kita faham sahaja. Kita faham dengan akal kita yang Allah itu wujud. Contoh kita sebut hari tu kan, katalah saya kat depan ni kan, saya duduk atas kursi ni. Jadi ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan semua faham yang saya ada kat depan ni. Kan? Boleh tuan Haji? Saya duduk kat depan ni, duduk cokoh sini ni, kat depan ni. Jadi tuan-tuan faham lah saya ada kat sini. Nampak tuan? Faham? Jadi dengan duduknya saya kat depan, tuan-tuan faham yang saya ni ada. Nak faham ada tadi dengan duduknya saya kat depan ni. Itu je. Bukan kita nampak wujud tu kat depan, bukan nampak wujud. Kan? Wujud tu ada, bukan satu sifat yang kita boleh nampak seketul. Saya kat sini, contoh, saya kat sini patut nampak satu sifat wujud seketul kat sini. Contoh kan? Bukan macam tu. Tu. Jadi sifat Allah Subhanahu Wa Taala pun macam itulah. Dengan dalil adanya makhluk ini, yakinlah kita ada pencipta dia, dan siapa pencipta dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Faham saja. Itu sifat yang nak kita pegang, nak kita ikat dalam hati, nak kita yakin adanya Allah dengan faham. Bukan nampak seketul kat depan. Tu maksud subutiyah. Boleh tuan je? Yang menunjuk oleh sifat dengan dia, dengan sifat tadi atas diri dia. Dia tunjukkan saja kan. Dia tunjukkan yang sekarang ni ada orang kat depan duduk mengajar, dengan dia duduk atas kursi kat depan, maksud dia adalah dia kat depan. Ada. Boleh kan? Yang tu tak jadi fardu ain pun orang awam. Nak fikir sampai macam tu tak jadi fardu ain, tuan-tuan, haji, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tak jadi fardu ain, bukan jadi tuntutan taklif nak fikir sampai macam tu. Orang mukallaf bawah tu memadai, cukup mukallaf bahawa mengetahui. Mengetahui ni maksud kita kena ingatlah, bila sebut mengetahui dalam akidah ni, fa'lam kan, fa'lam, tahu tu maksud dia daripada, kalau nak mula daripada belajar, wajib dia belajar, dia kena tahu, dia kena ikat, kemas, buat pegangan, pegang dalam hati sebagai satu akidah bahawa, tu maksud mengetahui lah, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu maujud ataupun wujud, ada. Boleh itu kan? Dan wajib atas mukallaf mengetahui bahawa sewujudnya itu ain zatnya atau lain daripada zatnya, yang tu pun bukan fardu ain juga. Boleh tuan Haji? Bukan fardu ain. Dia nak kena tahu wujud Allah tu ain zat ataupun bukan ain zat, pun bukan fardu ain. Demikian itu setengah daripada, kerana sebab apa? Kerana demikian itu setengah daripada ghawamid ilmu kalam, benda-benda yang sulit dalam ilmu kalam. Jadi kalau tuan kita sebut wajib kan kat atas tu, dan wajib atas mukallaf tu, kita kena takdir lah wajib apa kat situ. Wajib kifayah. Boleh ke tuan Haji ni, ayat-ayat ibu-ibu kan? Wajib kifayah, jadi fardu kifayah. Bila fardu kifayah nak berapa? Kita sebut dulu. Nak seorang je dalam satu kawasan boleh musafir qasar kan. Masafah qasar tu paling kurang ada seorang je dia tahu sungguh ilmu kalam, ilmu akidah. Tahu dengan detail lah, secara terperinci, yang sulit-sulit pun dia tahu jugalah maksud dia. Bukan setakat tahu macam orang awam ni, yang tu fardu ain. Yang tu semua orang kena tahu. Dia kena ada seorang yang tahu secara mendalam, secara detail dalam akidah. Kalau ada kesamaran, kalau ada syubhah, dia boleh jawab, dia boleh tolak.
kan. Dan orang awam pun pergi tanya dia. Kalau ada tuan guru seorang buka pondok kan, dalam satu kampung kita tu satu rahmat yang besar lah. Maksudnya tuan guru tu memikul amanah ilmu akidah tu. Tanya kan. Kalau tak ada sekarang ni yang kita nampak pejabat ni lah tuan ni kan. Pejabat agama ke, pejabat mufti lah kena ambil tanggungjawab ni. Tak boleh letak kat iman. Tak boleh kan. Tak boleh imam. Sebab berat jugalah ni nak tahu semua kan Tuan Haji. Berat jugalah nak tahu semua ni secara yang detail-detail, yang syubhat, kesamaran tentang akidah. Kita serah pejabat mufti lah kita kan. Kalau dalam serah kat mufti lah kita kata. Boleh tanya ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati. Kita cukup lah. Dan dalil. Kita nak isyak sikit. Dalil. Kita ingat dulu kan. Setiap satu sifat Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena tahu satu sifat. Sifat tu apa. Lepas tu kita kena tahu hukum dia. Oh, bawah tu yang mustahil ni kita terlepas pandangan. Tahu kena tahu hukum dia. Wajib ataupun mustahil ataupun harus dalam hukum akad, tahu hukum. Yang ketiga dalil. Kena ada juga dalil. Sebab apa? Sebab untuk kuatkan akidah. Dalil secara umum je, bukan dalil yang wajib ke atas seorang tadi. Yang seorang fardu kifayah kena tahu, yang tu dia kena tahu secara detail. Ayat mana, Quran mana, tu penurunan ayat ni apa kaitan dengan akidah, dengan sifat Allah. Yang tu seorang je. Kita dalil maksudnya bukti secara umum untuk menyokong akidah fakta yang kita pegang. Kita kata wujud Allah. Hukum dia apa? Wajib. Ni kena simpul, kena pegang terus dah ni. Kena pasak terus lah. Akidah kita yang pertama kan. Lepas tu satu lagi kita sebut dah hari tu kan. Bila sebut yang pertama wujud, bukan bermaksud Allah wujud dulu barulah datang sifat lain, bukan macam tu. Kena ingat juga situ. Kita selalu sebut-sebut supaya kita clear sungguh kan. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala wujud dulu tu pun dah tanda ada sakatan, ada permulaan dia. Sebab sifat Allah ni qadim, tak ada permulaan sedia kala. Dan kalaulah Allah wujud sedia kala baru datang sifat-sifat lain, yang tu makhluk. Sebab sifat lain tu datang kemudian. Bila sebut kemudian, dia akan sifat makhluk. Dia akan ada masa beratur kan. Datang sifat ni tu bukan. Jadi bila sebut yang pertama di sini, dia panggil turutan, susunan untuk faham dalam disiplin ilmu sahaja. Hakikat sifat sebenar Allah qadim. Kenapa faham saya tu kan tuan-tuan kan? Tartib zikri, sebut satu, para ulama susun 1, 2, 3 ni sebagai satu disiplin susunan ilmu untuk kita faham lah dalam akidah. Tapi bukan bermakna sifat Allah ni wujud dulu, lepas tu baru datang kidam, baru datang bapak kekal, baru datang ilmu ke kudrah, lepas tu bukan macam tu. Boleh kan? Jadi kita tahu sifat dulu, lepas tu tahu hukum dia wajib. Kalau bawah tu sambungkan, dan ayat yang terakhir peringkat pertama tadi, dan mustahil lawannya iaitu ada mustahil. Itu hukum dia mustahil. Istihalah tu mustahil lah. Mustahil tu hukum, kita ada wajib kan. Jadi kalau wujud, hukum dia ada wajib. Kalau adam, artinya tiada ada, tak ada, hukum dia mustahil. Dia kena tahu. Lepas tu yang ketiga dalil. Dalil secara dalil ni dia dah memberi faham kepada dua-dua, wajib dan mustahil tadi. Boleh kan ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dalil atas wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dalil dia? Ni dalil ni maksudnya dalil akal. Dalil akal. Para ulama susun dengan dalil akal dulu. Sebab apa? Dia akan dekat dengan kita. Kenapa dekat?
apa dia? Segala makhluk. Semua makhluk tu dalil kewujudan Allah. Makhluk ni ada sekeliling kita lah Tuan Haji. Makhluk ni siapa? Semua ciptaan Allah tu makhluk semua. Yang paling dekat dengan kita ni, yang duduk tepi-tepi kita ni, semua itu dah sebagai dalil untuk menunjukkan kewujudan Allah, sebagai bukti untuk kita pasak akidah kita, pegang kemah sungguh yang Allah tu wujud. Tak pergi lagi dalil Quran hadis, dalil akal dulu. Boleh kan? Boleh tuan. Apa kaitan? Kalau tanya lagi kan, nak suruh kuat lagi akidah ni, apa kaitan wujudnya makhluk semua ni, nak tunjuk yang bukti sebagai wujud Allah? Apa kaitan dia? Kerana tuan kita bagi, kerana ia mungkin. Makhluk ni dipanggil mungkin dalam istilah akidah. Apa maksud mungkin? Arti mungkin tadi perkara yang patut ada dan patut tiada. Kita ni boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Kita ni makhluk ni, kita semua ni harus kan, benda harus. Tuan kan, harus. Maksudnya boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Kalau ditengok pada kita ni kan, boleh Allah Subhanahu Wa Taala nak buat, jadilah kita. Kalau tak nak buat, tak jadilah kita. Ataupun makhluk-makhluk lain. Dilihat pada zat tu lah, bukan dilihat pada ilmu Allah. Yang tu nanti kita bincang kemudian. Boleh? Satu, kita kena kenal makhluk ni ciptaan Allah sebagai bukti kewujudan Allah. Dan makhluk ni dipanggil mungkin. Apa itu mungkin? Mungkin boleh jadi ada, boleh tak ada. Kita ni kan, boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Bila kita ni perkara yang kadang patut ada, boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Dan tiap-tiap mungkin itu tak dapat tiada, mesti. Tak dapat tidak, mesti. Bahawa ada bagi mungkin, bagi makhluk tadi, baginya makhluk yang mengadakan dia. Bila kita ni boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Dan bila ada, mesti ada orang yang mengadakan. Tak boleh jadi sendiri. Faham kan? Dalil dia makhluk tadi kan, Allah Subhanahu Wa Taala buat dah sunnatullah. Semua perkara mesti ada orang buat. Wajib, mesti ada. Tak ada perkara yang jadi sendiri. Jadi kan, kalau jadi sendiri, akal tak boleh nak terima. Akal kita tak boleh terima. Kalau kita bagi contoh hari tu kan, awal-awal dulu yang dekat dengan kita, kalau kita suruh, katalah Tuan Haji kan, contoh suruh isteri buat air teh ataupun masak nasi kan, tiba-tiba ada atas meja, tanya isteri, tanya orang rumah kan, siapa buat air teh? Tak tahu, tak ada orang buat. Dalam rumah tu dia dua orang lah, dia dua orang, tak ada orang lain lah. Tak tahu siapa buat, jadi sendiri kot. Boleh terima tak? Tak boleh. Boleh terima? Tak boleh. Jadi sendiri tak boleh. Masak nasi ke apa lagi, apalah, apa saja kan, mesti ada. Allah Subhanahu Wa Taala dah buat sunnatullah. Allah Subhanahu Wa Taala buat makhluk ni nak tunjuk dengan kewujudan Allah. Makhluk ni mesti ada pencipta dia. Boleh tak je? Mesti. Tidak boleh tidak. Baginya akan ada yang mengadakan dia. Itu satu jalan dia. Nampak tuan je dalil ni? Cukup dia iktikad dalam akidah yang Allah tu wujud, hukum dia wajib, mesti. Ataupun akal tak boleh terima yang Allah tu tak wujud. Dalil dia apa? Dalil makhluk ni. Dalil makhluk tu, dalil tu sahaja dalil bukti bagi kita orang awam untuk pasah akidah, untuk dia lepas fardu ain. Itu saja. Tanya, itu saja. Bukan kata nak cari dalil dalam Quran, apa, cari ayat mana yang mengatakan Allah wujud, cari hadis, cari tak. Dalil akli saja para ulama letak, syarat letak. Dah cukup dah untuk dia pegang akidah dia. Kalau orang tanya apa kaitan? Kaitan dia makhluk ni mesti ada pencipta.
Siapa pencipta? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tu tahu dari mana? Barulah pergi kepada dalil nakli. Tahu daripada mana? Dari Quran lah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Mula-mula letak dulu dalil akal, kan? Dalil akal yang makhluk ni bukti kewujudan Allah ada. Apa kaitannya? Mesti ada pencipta makhluk ni. Siapa pencipta? Ada Tuhan yang buat. Siapa Tuhan tu? Nama siapa? Yang tu barulah berpindah kepada dalil nas, dalil nakli dia panggil. Dalil nas, Quran hadis, Allah sebut dalam Quran. Ayat kursi Allah sebut Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah sebut Allah, Tuhan yang pencipta ni. Dalam sejarah ada kan Allah allazi khalaqas samawati wal ard. Ke ayat mana? Tak kira ada yang Allah kan. Boleh situ kan tuan-tuan kan? Tu yang pertama kita dah syak dah rasanya. Insya dah tuan-tuan kan. Jadi tu yang pertama cara nak ikat dalil. Yang kedua, atau kerana ia baru, boleh juga. Tadi kita tengok dalil bukti dia makhluk. Cuma cara nak tengok macam mana. Yang makhluk tadi pertama kita tengok dari segi ada dan tak ada dia, patut ada dan patut tiada. Dan bila ada pasti ada pencipta. Tu satu. Yang kedua atau kerana ia baru, kita tengok dari segi barunya makhluk ni. Kita ni benda baru. Hadis kan, benda baru. Dan itu insya-Allah lah nanti kita bincang di pertemuan yang akan datang. Artinya baharu tadi ada, kemudian daripada ketiadaan. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Boleh kan Tuan Haji? Nampaklah sifat wujud. Boleh pegang situ satu insya-Allah kan? Boleh ya? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadim